Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apa khabar sedang pendengar penonton yang dirahmati Allah sekalian? Bersama dengan saya Da'i Hakim, juga panel kita Ustaz Zul Ramli. Anda sedang menyaksikan Tanyalah Ustaz, perbincangan berkaitan ibadah dengan topik kerja. Anda juga boleh menonton siaran hari ini secara HD di www.tonton.com.my. Maka hari ini kita nak membincangkan tentang topik yang ramai orang terlibat, iaitu kerja. Kerana hari ini ada yang menganggap kerja bukan ibadah, tetapi sebenarnya kerja juga ibadah. Tetapi bagaimana ingin menjadikan kerja kita sebagai ibadah? Itu yang akan kita huraikan bersama dengan Ustaz pada hari ini. Bagi anda yang menonton menerusi Facebook, jangan lupa buat 3S. Yang pertama, suka. Yang kedua, sapa. Dan yang ketiga, sebarkan juga kepada sahabat maupun ahli keluarga kita yang terdekat. Baik, tanpa buang masa, jom kita dengarkan dahulu mukaddimah topik perbincangan kita pagi ini. Persilakan Ustaz. Baik, saya mohon izin Da'i Hakim untuk beri salam kepada semua rakan-rakan yang bersama menekuni ilmu dengan lafaz mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon agar Allah sentiasa melindungi apa yang dibicara, apa yang terlintas di hati, apa yang bermain di fikiran, agar sentiasa jauh daripada tipu daya syaitan. Maka mukaddimah kita adalah ta'awudz. A'udzubillahi samiil alim minasyaitanir rajim. Mohon berkah supaya setiap yang duduk kita semua mendapat kebaikan yang sempurna dari Allah. Maka saya mulakan dengan basmalah, bismillahirrahmanirrahim, dan alhamdulillahi rabbil alamin, assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rakan penonton yang saya hormati dan saya kasih sekalian, apabila kita duduk dalam Tanyalah Ustaz ni kan, dan saya yakin rakan-rakan penonton mahukan sesuatu ilmu, dan ilmu itu adalah ilmu yang bermanfaat. Ya, walaupun kita berbincang hari ini tentang kerja, kerana kerja adalah amal, dan amal dalam agama mesti diasaskan di atas benih ilmu. Jadi amal ataupun kerja tapi tak ada benih ilmu, maka tak boleh kita bayangkan bagaimana jadinya kerja pokok tu nanti. Ya. Jadi ilmu yang baik, kata ulama, paling tidak dia mesti ada 3. Yang pertama, pada hari ini kita duduk, kita menambah tahu kita. Yang kedua, menambah mahu kita. Yang ketiga, menambah cara untuk kita bertindak, melaksanakan apa yang kita mahu, apa yang kita tahu. Dapat 3 ni, insya-Allah sesuailah dengan pagi-pagi ni Nabi berdoa kepada Allah, kata Ummu Salamah dalam Sahih Ibn Majah, Nabi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Masya-Allah. Baik, jadi mudah-mudahan setelah kita mendengar dan menonton perkongsian ilmu pada pagi ini menjadikan kita, bak kata Ustaz tadi, menambah tahu, menambah mahu, dan menjadikan kita orang yang beramal apa yang kita tahu dan apa yang kita mahu. Baik, kita nak terus meraihkan soalan pertama pagi ini, datang dari sahabat kita Hana Wancik. Jom kita lihat bersama. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Soalan saya Ustaz, bagaimanakah sistem kerja yang diamalkan oleh Rasulullah SAW untuk dijadikan sebagai role model? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih Ustaz dan Da'i. #biar tahu jangan keliru. Baik, dan yang Hakim, ya, kita dah ada soalan yang pertama daripada Hana Wanci, dan saya kira sangat sesuai soalan ini datang sebagai pembuka bicara kita. Ya. Kerana apa? Bila kita bercakap nak amal, nak bertindak, ya, dan kemudian kita perlu kepada sistem, ya, kerana kita percaya dengan sistem yang teratur, ya, sebab Sayyidina Umar menyatakan bahawa husnul tadbir nisful ma'isyah. Masya-Allah. Ya, sistem yang baik itu menyelesaikan separuh daripada permasalahan hidup manusia. Namun saya suka untuk merespon apa yang Hana Wancik tanya ini dengan saya katakan bahawa sesuatu sistem itu dia mesti di atas satu asas. Ya, sistem tidak boleh berdiri dengan sendiri. Bangunan rumah yang begitu cantik dia mesti ada premis dia. Dia mesti ada tempat letak dia, dia mesti ada bumi dia.
Maka kalau kita nak membincangkan dengan jujur ya tentang kerja ni, kita mesti mencari apakah sebenarnya dalam agama kita asas kepada pemahaman kita terhadap kerja. Baik, apakah asasnya? Asas pemahaman terhadap kerja adalah yang termasuk dalam rukun iman yang sangat penting, sehingga ulama bagi tahu 6 rukun iman itu sebenarnya akhirnya kita pecah, kita akan dapat 2 dia punya inti dia. Inti daripada rukun iman yang kita imani ini, daripada 6 tersebut dia pecah kepada 2 inti. Inti yang pertama adalah beriman kepada Allah, ya, sampai kita kenal Allah. Dan inti yang kedua adalah beriman dengan hari akhirat. Jadi dalam kita nak menyiapkan asas amal, kerja seharian kita yang kita berpayah-payah, yang kita berpenat-penat, susah payah ni, dia mesti dibina atas kefahaman yang betul terhadap dunia dan akhirat. Baik. Apabila kita faham, oh ini dunia, ini akhirat, maka pada ketika itu kita telah menyiapkan asas yang betul untuk perbincangan kita, insya-Allah, ya. Baik, kerana itu Da'i Hakim, ya, kalau kita boleh kembangkan sedikit supaya kita nampak kenapa dia jadi asas. Kerana kita sedang berada di dunia dan dunia ini sifatnya sementara. Betul. Ya? Dan dunia ini bahasa Arab dia ada 2 makna. Yang pertama dari kalimah dana yang bermaksud sesuatu yang rapat. Yang kedua daripada kalimah dana'ah, sesuatu yang keji, buruk, kotor. Lawannya adalah akhirah. Ya? Akhirah ni makna sesuatu yang nanti, yang lewat, yang sekarang kita tak nampak. Namun orang akan berjaya membina sistem hidup kalau dia tak hanya nampak dunia, tetapi dia nampak satu lagi yang namanya akhirat. Ya, saya suka juga apa yang disebut oleh Stephen Covey, contoh, pinjam sekejap, ya. Ketika dia menyebutkan tentang highly effective people. Maknanya kita hidup ni bekerja nak jadi highly effective. Bukan sekadar saya ni berkesan, tetapi sangat berkesan. Dikata mesti ada beberapa habit. Dan salah satu habit yang disebut dan tak lari daripada asas yang disebut oleh agama kita, dikata apa dia? Yang pertama adalah untuk menjadikan seorang itu highly effective people adalah dia mesti ada satu sikap, habits, yakni begin with the end in mind. Mesti dia tak bermula sekarang di mana dia berada, tetapi dia mesti bermula the end, penghujung. Dan yang penghujung tu dia kena letak dalam kepala dia. Barulah dia akan jadi seorang highly effective people. Jadi saya nak rangkumkan dulu ya, soalan Hana, dan insya-Allah nanti kita harap ada lagi soalan-soalan daripada rakan-rakan kita. Maknanya asas kepada kefahaman kita adalah mesti soal keimanan kepada hari akhirat, dan tahu kita nilai dunia dan tahu kita nilai akhirat. Dan insya-Allah nanti kalau ada soalan yang lain kita dalamkan lagi. Sebab rumah ni Da'i Hakim nak buat bangunan yang tinggi 10 tingkat, jangan tengok 10 tingkat ke atas. Arkitek memikir bagaimana 10 tingkat tersebut boleh ditampung oleh foundation yang kukuh. Betul. Jadi asas adalah foundation dan kefahaman terhadap akhirat, foundation untuk kerja kita. Baik Ustaz, cantik penerangan yang telah diberikan oleh Al-Fadhil Ustaz. Kita nak berpindah pula ke soalan yang kedua, datang dari sahabat kita Nur Asikin. Jom kita lihat soalannya. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Bagaimana yang dikatakan kerja itu satu ibadah? Ada juga yang kerja tapi solat diabaikan, seolah-olah tidak penting solat itu baginya. Dan ada juga yang suka curi masa dalam kerja. Contoh, waktu kerja keluar lama, time rehat pula masuk lambat dan lain-lain. Adakah berkat rezeki yang diterima dengan cara kerjanya begitu? Tolong Ustaz nasihatkan kepada mereka yang mempunyai perangai yang sedemikian. Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih Ustaz dan Da'i. #biar tahu jangan keliru. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Nur Ashikin yang bertanyakan kita soalan yang saya kira sangat cantik, nilai ilmunya sangat banyak ya Da'i Hakim kan. Betul. Baik, setelah kita kata agama ni, terlebih dahulu kita, sebab kita nak melihat semua dalam kanta ataupun sudut pandang agama. Ya, inilah yang Nabi sebut kepada Muaz ibn Jabal, hendakkah aku tunjukkan kepada engkau wahai Muaz, ra'su kulli amr, ya, kepala bagi segala urusan.
Ya, dalam hadis riwayat Imam Muslim itu, Nabi menyebutkan dalam dialog antara Nabi dan Muaz ibn Jabal, ya, apakah kepala segala urusan wahai Muaz ibn Jabal? Ya, Muaz kata, manalah Allah wa rasuluhu a'lam. Aku nak tahu ya Rasulullah. Bala ya Rasulullah. Kenapa Nabi sebut ra'su kulli amr? Ya. Dan yang hakim lain kalau kita lah. Kita mungkin pernah tengok orang sakit dan doktor keluar dalam keadaan sugul, bagi tahu pada ahli keluarga, minta maaf, kena buat tanda tangan, dia pesakit ni dia kena potong kaki dia sebab nak menyelamatkan nyawa dia kan. Dan hakim pernah dengar juga mungkin tu kan. Kadang-kadang doktor kata dia kena potong tangan sebab kalau tak potong nanti kuman merebak sampai ke dalam. Baik. Tapi hakim pernah tak dengar doktor kata sakit ni nampaknya kita kena potong kepala dia untuk menyelamatkan nyawa dia. Saya tak tahulah dan yakin pernah ke? Tak pernah, Ustaz. Tak pernah kan? Sebab kepala adalah induk segala urusan. Nabi sebut bahawa, tanya Muaz, tahu tak kamu induk segala urusan? Aku nak tahu ya Rasulullah. Kata Nabi, ra'sul amri al-Islam. Masya-Allah. Kepala segala urusan. Sebab hari ini kita nak urusan kita kerja. Betul. Kita semua nak faham sekarang ni tentang kerja. Baik. Kalau kita nak tahu, maka tanya kepada kepala. Kepala kata apa dia? Bagaimana sudut pandang kerja itu menurut Islam? Betul. Baik, soalan daripada Ashikin tadi saya nak responkan bahawa dalam Al-Quran Islam ni Allah sebut dalam surah Ibrahim ayat 24, ayat 25 kan, Allah kata alam tarakai auzubillahi minasyaitanir rajim. Alam tarakai fadaraballahu kalimatan tayyibatan kasyajaratin tayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kullahainin bi'idhin rabbiha wa yadribullahu al-amthal linnas, kata Allah ya, la'allahum yatadhakkarun. Perumpamaan Islam itu seperti pohon. Dia mesti ada asas. Sebab tadi kita mulakan dengan asas. Betul. Kemudian mesti ada batang dan kemudian mesti ada hasil. Baik, kita dapati bahawa soalan yang ditanya oleh Ashkin tadi, dia adalah menyentuh soal batang. Maksudnya soal badan. Ya, so, kalau bangunan tu, dia punya apa yang kita nampak. Baik, kalau begitu kita dapati bahawa, kalaulah setelah kita sedar, kita hidup ini tak lama, ya tak lama, macam mana kita tahu dia tak lama? Sebab keyakinan kita. Saya jumpa baru ni seorang guru matematik. Dia bercakap dan saya rasa masuk sangat. Orang kata make sense. Apa dia sebut. Dia sebut dalam sudut pandang matematik, dia kata hidup ni, dia kata ustaz, ya, kalau saya nak matematikkan untuk dapat nilai sampai kita bermati-matian, kalau seronok macam orang kata petak bersangga-sangga tu kan, dan kalau sakit rasa macam menderita sangat, tunggu dulu, dia kata kita buat satu matematik. Okey, orang matematik dia pakai number. Baik, dia katalah kita hidup di dunia ni katalah 70 tahun. So 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun. Okey, 90 tahun. Okey, kita bagikan dengan kehidupan akhirat. Kehidupan akhirat berapa tahun? Kita tak boleh bagi berapa tahun, maka jawapan dalam matematik adalah infinity. Yang macam nombor 8 je tu kan? Infinity. So dia kata ustaz, kalau ustaz bagikan 90 dengan infinity, dia punya equal tu ialah 0.000000000 yang kita tak jumpa nun di hujung 9. Maknanya akhirnya kesimpulannya adalah kosong. Maknanya kehidupan di dunia tanpa ketika kita lupa tentang matematik ini, kita rasa lama 90 tahun. Betul. Ui, kalau kita jumpa orang 90 tahun kata yalah lamanya lah duduk, orang lain semua dah tak ada, kawan-kawan ni kan. Tetapi kalau kita bagikan dengan kehidupan infinity, kosong 90 tahun adalah kosong sebenarnya. Jadi apabila asas ini kukuh dalam diri kita, barulah kita tahu bahawa sebenarnya membina bangunan macam mana kita nak supaya tak rupanya yang kita bagi tadi merugikan secara infinity. Maknanya kesakitan dengan sebab kerja kita rugi selama-lamanya. Betul. Baik, jadi kita kena membina asas yang baik, insya-Allah penghujung kita pun penghujung yang baik. Kita nak beristighfar seketika, teruskan bersama dengan kami selepas ini. Hanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Pergi kerja jalan kaki, pergi dengan seorang diri. Setiap hari mencari rezeki, jangan lupa sang pemberi. Terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Kita masih lagi membicarakan tentang topik kerja bersama dengan Ustaz Zul Ramli. Baik, kita nak terus meraihkan soalan-soalan dari sahabat kita. Kali ini pula datang dari Syahira Lia Muhammad.
Assalamualaikum Ustaz, Da'i dan semua. Waalaikumsalam. Ada dua soalan. Yang pertama, makan gaji menurut perspektif dalam Islam, bagaimana untuk mendapat keberkatan dalam bekerja, kerana bekerja itu juga satu ibadah. Apakah tanggungjawab sebagai pekerja dan majikan? Yang kedua, apa hukumnya makan gaji buta? Terima kasih. Terima kasih juga kepada Syahira Lia Muhammad atas soalan. Silakan Ustaz. Baik. Terima kasih Da'i Hakim ya. Sama-sama Ustaz. Dan terima kasih pada Lia Muhammad. Syahira Lia Muhammad. Terima kasih Da'i Hakim. Dan semua rakan yang saya hormati dan saya kasihan. Okey, soalan tadi tentang makan gaji. Makan gaji ini bahasa kita lah ya. Betul. Bahasa kita. Jadi dalam bahasa Arab disebut al-ajar. Makan gaji ini pun dia banyak dia punya pecahan yang kita faham lah. Maknanya gaji, upah. Ya. Baik, maksudnya adalah kita membuat sesuatu tugasan, kerja dan kemudian kita dibayar kerana kerja tersebut. So maknanya berlakunya transaksi. Maknanya satu benda yang bernilai di atas nilai kerja yang kita buat. Betul. Ya, jadi nilai dibayar dengan nilai. Jadi kerana itu berlaku persefahaman di antara nak menentukan nilai tersebut. Sebab itulah gaji orang berbeza-beza. Betul. Sebab nilai hasilnya berbeza-beza. Dan dalam perjanjian antara majikan ataupun orang yang menggajikan kita dan kita yang menerima gaji tersebut, maknanya bersetuju di atas nilai tersebut. Baik, adakah apa hukumnya? Maka tentunya dalam Islam hukum tersebut adalah sesuatu yang halal. Ya, satu yang halal. Dengan beberapa syarat lah, dengan beberapa syarat. Tetapi ada pun secara asas bahawa nilai berpindah ya, sebab harta ni berbeza sikit dari hakim ya, sebab al-aslu fil amwal, asal pada amwal ini hukumnya haram. Ya. Kalau kita jumpa duit tiba-tiba RM100 kat sini ya, kemudian duit itu untuk kita hukumnya haram. Ya, untuk kita ambil. Sehingga katalah, oh duit ni rupanya duit Da'i Hakim. Tak apalah, dia kata ustaz ambil lah. Maka jadilah tabarruk ataupun sedekah. Maka sedekah tersebut, duit tersebut halal untuk saya kerana sedekah tersebut. Tetapi kalau Da'i Hakim terletak kat sini, saya pun perlahan ambil ya. Maka masuk dalam poket saya gunakan, hukumnya haram. Ya. Dan begitulah cara-cara yang lain ya. Katalah Da'i Hakim tak bagi, tak sedekah, tetapi ustaz nampak macam nak je duit tu, boleh saya bagi pinjam. So maknanya dalam Islam hukum pinjam pula ya, hukum pinjam. Maka pinjam itu hukumnya halal ya. Baik. Jadi asalnya haram ya. Baik. Jadi sekarang persoalan kita katakan tentang upah, kita kata. Betul. Ataupun gaji yang kita katakan tadi ya. Persoalan daripada yang lebih mendalam daripada Syahira Lia tadi ialah tentang berkat, dikatakan. So setelah kita tahu bahawa bendanya harus dan boleh ya, sebab ada satu kaedah yang menyatakan bahawa bagi sesuatu kerja itu al-aslu fil asya'i ibahatun illa maddalat alaihi dalil. Sesuatu benda itu ibahah kecuali ada datang dalil yang menyatakan haram. Katalah saya buat kerja, saya upah Da'i Hakim ya, tolong pukul orang. Kan? Jadi duit nak bagi ni nak berlaku perubahan nilai, berapa nilai ya. Tengok orang tu sado, tak apalah Da'i Hakim pun sado sama sado. Jadi kalau tak berapa sado, Da'i Hakim tanya saya siapa? Saya tanya tak tu, mat tu nama dia Hamzah Shimayev. Kan? Hamzah Shimayev. Jadi Da'i Hakim kata no, saya boleh tetapi kena bagi 5,000 contohnya. Tapi kalau budak yang tepi jalan tu je saya bagi 100 boleh. Baiklah, ceritanya adalah transaksi berlaku ibahah, tetapi rupanya tujuannya adalah salah. Apa tujuannya adalah untuk mencederakan orang, menzalimi orang. Maka transaksi tersebut tidak menjadi baik lagi kan. Jadi setelah pertama perkara tersebut halal pada benda itu, pada zat benda yang kita buat, perkara yang kita buat, maka datang perkara lain kalau untuk mendapat yang, sebab soalannya sekarang ni tentang berkat. Betul. So, sebab berkat, kata ulama, kalau kita tengok dalam tafsir, definisi diberi oleh ulama adalah thubutul khairil ilahi fi syai'. Ya? Bermaksud adalah sesuatu kebaikan Tuhan yang Allah letak kepada sesuatu perkara. Harta kita, gaji kita, upah kita. Ya? Apabila Allah letakkan thubutul khairi, kebaikan kepada gaji kita,
maka insya-Allah selesai masalah dunia sebenarnya. Masya-Allah. Hari ini Da'i Hakim masalahnya adalah kita nampak pada kuantiti. Tetapi kita tak nampak dia punya nilai yang kita lebih bernilai, namanya berkat daripada kerja yang kita buat. Dan nilai tersebut hanya dapat setelah pertama berkat. Itu nombor satulah. Sebab nak berkat nombor satu mesti halal. Dan ini yang menakutkan saya sebab kadang-kadang saya katalah Da'i Hakim suruh saya buat satu kerja. Nilai kita dah dapat dah. Berapa yang akan dibayar dengan nilai ini. Tetapi saya telah culas. Maknanya pada ketika itu kalaupun tak jatuh kepada haram, dia mungkin jatuh pada syubhah. Maka bila haram dan syubhah, apa satu benda yang kita buang daripada rezeki yang dapat itu adalah berkat. Ya, dan berkat ini mesti base kepada benda yang halal. Tak mungkinlah Da'i Hakim kan kita tak sarapan lagi, lepas tu sarapan masak lemak cili api biawak salai kan, lepas tu doa Allahumma barik lana, tak akan jadi berkat. Sebab benda itu terlebih dulu kena jadi halal terlebih dahulu. Namun halal dalam kerja dia tak boleh hanya pada halal pada benda, tetapi mesti halal kepada pelaksanaan dia. Dan halal pada pelaksanaan inilah di sana adanya bagaimana perjanjian aku janji antara kita dan majikan, dan kita buat pula cara terbaik, ya. Sebab membuat cara terbaik bukan hanya sekadar buat, maka sebenarnya nilai keberkatan itu akan bertambah. Sebab semua benda boleh bertambah nilai dia, dan keberkatan juga boleh bertambah nilai dia. Dan seorang yang datang kerja hanya sekadar nak buat kerja, seorang yang nak buat kerja dengan penuh kesungguhan, Allah bagi berkat. Dua-dua dapat RM100, RM100, tetapi RM100 yang berkat, kehidupan dia berubah, berbeza berbanding orang dapat RM100 tetapi tak ada berkat. Sebab tu kena jaga halal dan pelaksanaan. Sebab tu orang tu ada berpesan, pagi-pagi makan ketupat campur sayur 1/4, meski secuil rezeki didapat, tetap bersyukur biar berlipat. Apa yang kita dapat, yang penting berkat, dan bila bersyukur insya-Allah akan berlipat. Saya tertarik Ustaz dengan satu soalan yang ditanyakan oleh sahabat kita Intan. Ayuh kita lihat soalannya. Assalamualaikum Ustaz, Da'i dan warga tanyalah Ustaz. Waalaikumsalam. Kajian menunjukkan bahawa kerja lebih masa ataupun overtime bukanlah satu pandangan positif bagi seorang pekerja dalam pembahagian masa. Apakah hukum bagi pekerja Islam yang sengaja melewatkan kerja untuk pendapatan hasil daripada bekerja lebih masa? Terima kasih Ustaz. Terima kasih juga Intan atas soalan. Allahu Akbar, ya. Saya bila tanya soalan-soalan yang baik daripada kita punya penanya-penanya dalam rancangan Tanyalah Ustaz, saya tak jawab, saya tak rasa soalan itu untuk orang, saya rasa untuk diri saya, ya. Maknanya kita dalam mencari rezeki, seandainya kita rasa kita tu pandai, ya, sebab tahu ciloknya, tahu macam mana nak buat, nak adjust perkara tersebut. Ya, sebab agama Islam ni sifat utamanya adalah mesti diasaskan di atas al-haq, kebenaran. Itu asas agama Islam. Cakaplah soal akidah mesti al-haq, cakaplah syariah mesti al-haq, cakaplah tentang apa pun dia mesti diasaskan oleh pada al-haq, kebenaran. Dan kebenaran itu Nabi dah bagi tahu, ya, kamu pegang dadamu, ya, sebab kebenaran itu akan memberikan ketenangan, ya. Dan sesuatu benda yang tak benar itu, ya, secara semula jadi hati kita rasa tak tenang. Dan kerana itulah seandainya perkara-perkara yang contohnya macam yang disebutkan tadi, ya, untuk kerja tu boleh buat dah, tetapi sebab nak dapat overtime, kita tak bagi siap pada asas perjanjian kita ni. Yang sebab itulah Islam juga adalah perkara yang sangat penting adalah akad, ya. Orang hanya nampak akad tu saya jual, saya beli, ya, saya buat, saya terima, tetapi dia sebenarnya adalah aku janji kita itu adalah satu benda yang kita kena penuhi. Dan kalaulah aku janjinya kita buat kerja ini dan kemudian sampai pada masa ini, itulah nilai yang kita dapat. Tetapi kita saja delaykan dia supaya kita dapat overtime ataupun cara lain lah, tak kira istilah apa pun. Dan di sana telah terdapat sesuatu penipuan di dalamnya. Ya? Kita tahu bahawa di sana terdapat penipuan. Dan apabila tercetus penipuan, sebab rezeki ini apabila dia tak betul, dia bertukar menjadi racun.
Allah. Cuma racun jangka pendek, jangka panjang. Ya, racun Roundup makan sekarang terus terlentang kena bawa ke hospital. Allah. Tetapi ada pun racun haram ini ataupun perkara-perkara yang sebegini, dia akan makan masa yang panjang untuk membunuh seseorang. Dia membunuh keberkatan dia. Dia solat tak khusyuk. Dia baca Quran malas. Betul. Kita rasa tak ada masa dalam hidup untuk buat baik. Tapi kalau buat tak baik, ada je jalan. Ya, ada je dia punya penolong-penolong dia, kan? Penyokong-penyokong dia, like yang banyak. Betul. Kita kena takut sebab bermula daripada pandainya kita tadi adjust menyebabkan kita dapat perkara tak balik. Sebab tu kalaulah kita faham tentang kaedah berkat tadi, sebenarnya tidak mengapa aku dapat banyak ini, ya. Tetapi sebab dia berkat, maka kita akan dapati sesuatu yang akan memberi kesan ataupun makna dalam hidup. Sebab orang nak makna dalam hidup. Orang nak duit sebab nak bahagia. Duit tak boleh bagi bahagia. Dan bahagia itu bukan satu benda berketul. Ya, maka begitulah berkat. Maka Allah letak untuk bagi bahagia tersebut pada berkat tadi. Betul. Jadi pada saya nasihat pada diri bahawa sebenarnya apabila kita tahu bahawa setiap yang fizikal bersifat kuantiti itu bukan segala-galanya, sebab yang kita nak adalah keberkatan. Patuhlah, kita buatlah seperti aku janji, maka insya-Allah hidup kita berkat dengan rezeki yang betul-betul bersih, yang tak ada pun racun masuk di dalamnya, kita selamat insya-Allah. Okey, insya-Allah. Apa tanda kerja berkat? Kerja lama terasa singkat. Apa tanda kerja berkat? Jawatan biasa terasa berpangkat. Tidak berehat seketika, teruskan bersama dengan kami selepas ini. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami dalam Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Banyak yang telah dikongsikan kepada kita berkenaan topik kerja supaya kita nak menjadikan kerja kita sebagai ibadah dan pastinya berpahala di sisi Allah. Baik, jom kita terus melihat kepada soalan dari sahabat kita Al-Shal berkaitan topik pagi ini. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Kerja. Adakah orang yang bekerja yang tidak diniatkan segala pekerjaannya kerana Allah akan jadi hamba kerja yang sia-sia? Yang kedua, kerja pagi, petang, siang, malam tak kaya-kaya juga. Meskipun pekerjaannya halal namun keberkatannya tiada. Di mana silapnya? Mohon Ustaz perjelaskan. Syukran. #biar tahu jangan keliru. Silakan Ustaz. Baik, alhamdulillah, terima kasih. Al-Shal. Baik, terima kasih Al-Shal dan juga rakan penonton yang masih lagi bersama dengan kita. Al-Shal bertanya tentang bekerja yang tak ada niat kerana Allah, ya. Bekerja tak ada niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Saya yakin kita duduk dalam rancangan Tanyalah Ustaz, kita biasa mendengar, selalu mendengar, bahkan ramai menghafaz ya hadis Nabi, sehingga Imam Nawawi dia mendisiplinkan diri dia seperti disiplin Imamul Bukhari. Setiap nak cerita, maka ceritalah dulu tentang niat. Masya-Allah. Maka sebab tu arba'unnya, apapun Riyadhus Salihinnya, maka Imam Nawawi akan mulakan dengan hadis tentang niat, ya. Baik. Dalam hadis tentang niat kita jumpa daripada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Dan sebenarnya banyak hadis yang lain yang semakna dengannya. Nabi menyebutkan benar-benar, ya, sebab Nabi menggunakan kalimah innama, ya, kerana innama dalam bahasa Arab bermaksud lil hasar. Kalau kita terjemah dalam bahasa Melayu, ya, saya ni kalau bolehlah berpantun macam Da'i Hakim, sedapnya lah. Tapi apakan daya, terbatas sangat kemampuan tu Da'i Hakim, ya. Nanti kita buat kursus pantun. InsyaAllah. Jadi insyaAllah. Paling tidak saya gunakan apa yang dibahaskan oleh ulama tentang kenapa Nabi menggunakan kalimah innamal a'malu binniyat, ya. Kalau satu penegasan memada kita kata innal a'mala binniyah, ya. Tetapi innama yang kita kata lil hasar, yang maksudnya adalah hanya senya. Bila disebutkan hanya senya, dia adalah menafikan selain yang lain. Maksudnya hanya senya, hal lain itu tak. Hanya senya amal itu innamal a'mal binniyat.
amal-amal itu adalah dengan niat-niat. Maknanya tidak berlaku sesuatu amal-amal itu melainkan dengan niat-niat yang ada. Itu adalah sesuatu benda yang Nabi nak bagi tahu sebagai maklumat pertama. Maknanya kita buat apapun dalam hidup ni, kita nampak satu pergerakan, sebenarnya kata Nabi di sebalik itu mesti ada niat dia, intention dia. Namun sekarang Nabi ajar kalau macam itulah, dan kita sekarang duduk dalam tanyalah ustaz ini untuk kita nak baiki amal kita. Ya. Maka kalau kita nak baiki amal kita, maka sekarang Nabi menunjukkan cara untuk bagaimana kita membaiki amal. Baik, untuk tadi kita kata nak dapat berkat kan. So sebab berkat ini bukan milik majikan. Bukan majikan yang bagi. Bukan pelanggan yang bagi, tetapi yang dibagi oleh pemilik pelanggan. Pemilik majikan. Dan dia adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab tu Nabi mengajarkan satu benda yang sangat kita dengar dan kita bukalah hati kita. Bila Nabi kata setelah semua perbuatan itu dengan niat dan sesuatu itu dinilai dengan niat dia, maka baru sekarang Nabi beritahu barang siapa yang melakukan hijrah. Ini satu simbolik lah. Maknanya kerana Allah dan kerana Rasul, maka dia akan dapat Allah dan Rasul. Maka barulah dia ada connection dengan Allah dan Rasul, dengan agama. Tetapi barang siapa dia buat kerana hanya semata-mata dunia, untuk dia mendapat faedah daripadanya, atau dia nak mengahwini seorang wanita, itu je niat dia. Maknanya pergerakan dia itu adalah hanya untuk itu, maka dia dapat apa yang dia niatkan. Jadi kalau macam tu, soalan daripada Al-Syai tadi, bahawa kalaulah dia memang bekerja hanya untuk gaji, memang Allah tak ada dengan dia. Erti bila Allah tak ada dengan dia, maksudnya keberkatan Allah. Ya, Allah sentiasa ada dengan kita. Ya, tetapi yang tak ada adalah keberkatan dari Allah kepada kita. Dan saat keberkatan tak ada, memang betul lah Al-Syai kata tadi, kita jadi orang nampak, jadi kita jadi hamba. Ya, hamba kita tengok macam kita tengok cerita-cerita zaman dulu tu kan, kena sebat kat belakang. Macam itulah kita sebenarnya. Dunia kita ni seperti hamba yang berpeluh-peluh, disebat ke hulu ke hilir bekerja. Tetapi kalau kita buat kerana Allah, Allah bagi berkat pada rezeki kita, dan ketika itu dia penuh akan menjadi begitu baik ya. Dan kemudian okey, apa masalah ya? Kenapa kata Al-Syai kerja pagi petang? Pertama tadi sebab tadilah, sebab memang kita lupa pun, aku rupanya bekerja ni kerana Allah. Dia lupa dia ada Allah. Dia lupa yang dia tu ada pencipta. Dia rasa bahawa dia cipta diri dia kan. Dia rasa bahawa mak ayah tu yang buat dia ya. Afara'aitum ma tumnun antum takhluqunahu am nahnul khaliqun. Allah sebut dengan jelas dalam suratul Waqiah. Lihat apa yang kamu pancarkan. Kami cipta atau kamu yakni mak bapak yang menciptakan anak kamu, kata Allah. Kita ni ada pemiliknya. Dan pemilik itulah yang menjaga kita. Kita lupa tentang perkara tersebut. Maka sebab itu dalam rezeki ni dia mesti ada the do's dia dan the don'ts dia ya. The do's dia adalah niat kerana Allah, buat pelaksanaan yang kita kata, buat secara itqan, dan jaga benar-benar daripada perkara yang melanggar perjanjian kita dengan Allah dan perjanjian kita dengan majikan kita atau orang yang memberi upah kepada kita. Kalau kita langgar perkara tersebut tetapi kita tidak tetap diberi nilai seperti kerana dia tak tahu ataupun dia terpaksa bagi, maka pada ketika itu hilanglah berkat dalam hidup kita. Allahu Akbar. Daun beringin sungguh lebat, angin bertiup amat lambat dalam kerja berkat. Selamat dunia dan akhirat. Amin ya Rabb. Saya tertarik Ustaz dengan satu soalan dari sahabat kita berkenaan topik pagi ni daripada Mas Nizah. Jom kita lihat soalannya. Assalamualaikum Ustaz, Da'i dan seluruh warga, tanyalah Ustaz TV3, TV9. Waalaikumsalam. Ada orang bekerja bersungguh-sungguh, tak kira siang malam bekerja, tetapi niat mendapat wang untuk sara hidup dan hidup mewah bukan kerana Allah. Apakah hukumnya Ustaz? Mohon penjelasan Ustaz dan terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Baik, kalau terus nak tanya hukum, sekiranya dia tak buat benda haram, maka benda tersebut harus. Namun untuk kita itu tidak cukup lagi untuk kita. Ya. Saya tak mencuri, saya hanya buat benda betul, tapi hanya semata-mata buat, tetapi langsung tak ada niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kat sinilah sebab tu kita kena balik pada asas. Kita kena sedarkan dia sekejap, rehatkan dia sekejap, ya, bersusah payah. Sebab setengah orang dia tak tahu, ya. Setengah orang dia tak tahu. Bahkan saya pernah dipanggil kepada satu organisasi tanpa sebarang pun, dan kemudian dia bagi tahu tajuknya kerja ibadah, tetapi pada ketika itu mungkin yang mengenalikan itu pun dia tak faham bahawa kerja itu ibadah. Dia kata kita kan dah dibayar gaji,
Jadi kalau dah gaji, macam mana jadi ibadah? Ya. Jadi sedangkan dalam agama Islam, Nabi menyebutkan bahawa gaji itu persoalan antara kita, sesama kita. Tetapi apabila kita niat kerana Allah, itu kita telah melakukan kerja tersebut dan Allah akan beri pahala. Ya. Allah itu maha kaya. Allah bukan, oh dia dah bagi, aku tak bagi. Ya. Dia boleh jadi. Tapi dengan syarat bahawa tepat yang perjanjian antara kita dan majikan itu satu yang diredai oleh Allah. Tak mungkin kita macam kita kata saya nak mencuri kerana Allah Taala, ya. Allah tak akan bagikan keredaannya pada perkara tersebut, ya. Jadi saya tadi, pada rakan yang bertanya tadi, dia sebenarnya balik kepada soal memahami dunia dan akhirat. Seandainya kita memahami nilai dunia, amat rugi sebenarnya bertungkus lumus pulun dunia. Sebab dunia ni sama ada kita dapat, kita akan tak cukup, apatah lagi kita akan hilang, kita akan kecewa. Jadi pada dua keadaan itu, dunia ni akan menyakitkan kita. Jadi pada hari ini, kenapa manusia sakit? Kerana kita tak menguruskan dunia, maka kan itu apa yang terbaik adalah memahami balik asas tadi. Dunia sementara, mungkin saya boleh sebutkan hadis yang biasa kita dengar juga dalam rancangan kita. Nabi SAW menyebut dalam Sahih Bukhari daripada Abi Abdurrahman Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibayya faqala ya ibn Umar kun fi dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabilin wa a'id nafsaka fi ahli al-qubur. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء خذ من صحتك إلى لمريضك ومن حياتك لموتك. Ya, Nabi sebut kepada Ibnu Umar, wahai Ibnu Umar, jadilah kamu di dunia ini seperti seorang kun fi dunya ka'annaka gharib, seorang gharib. Saya baca satu syarah yang mensyarahkan dalam oleh seorang ulama membahaskan sebab hadis ini dihimpun oleh Imam Nawawi dalam Arba'un dia, dan ketika dia membahaskan, dia mengingatkan kepada kita, ya, kenapa Nabi sebut ka'annaka gharibun, ya, ka'annaka gharibun, kamu seorang asing, dia kata. Sebab ingat balik, kita ini bukan warga dunia, kita ni adalah warga asing. Ya, kita tengok warga asing kan, kita disebut parti lah apa benda kan, pendatang tanpa izin. Kita ni adalah warga asing sebenarnya, gharibun. Kenapa? Sebab kita adalah sebenarnya datuk nenek kita adalah warga akhirat, warga syurga. Rumah kita adalah syurga sebenarnya, istana yang begitu hebat, cuma kita datang sekejap. Tetapi malangnya ya, kita lupa bahawa sebenarnya dek kerana lupa tadi. Sebab tu Nabi ingatkan balik bahawa kun fid dunya ka'annaka gharibun. Sebab bila kita gharib, baru kita tahu, oh, kita ada warga yang sebenar. Jadi kerja kita itu sesuaikan dengan apa yang disebut oleh ulama sebagai dunia. Kerja kita tak lebih dia seperti hanya untuk membuat untuk satu faedah lain, bukan untuk buat untuk faedah yang ada di dunia semata-mata. Jadi asas tu sangat penting. Sebab tu kita biasa mendengar perkataan ulama, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia kita, ladang kita, pejabat kita, dia hanya ladang sebenarnya untuk aku bercucuk tanam, tapi bukan di sini aku memanennya. Aku akan memanennya saat aku masuk dalam kubur, saat datang pada Allah Subhanahu Wa Taala. Naik Hakim, ramai orang yang naik motor, ya, naik kereta pergi kerja, ya, dalam keadaan planning 10 tahun akan datang, short term, mid term, long term, dah ada dalam file dia, dalam laptop dia. Tengah-tengah jalan dihentam oleh trailer, mati macam tu saja. Cuba bayang pada keadaan tu, kalau tak ada pun rupanya dia buat kerja kerana Allah. Dunia rugi, akhirat rugi. Cuba bayang bagaimana dia berada di dunia tu nanti, sebab infinity di sana di dua saja. Infinity sama ada syurga atau infinity dalam neraka jahanam. Jadi sebab tu kita tak nak pelaburan yang paling merugikan kita, kerana kita tak faham konsep dunia dan akhirat dan kita lupa, sedangkan itu hakikat yang kita kena sedar. Betul. Apa tanda orang beriman, dia mesti kena ada perancangan, mesti kena ada persiapan, bekalan lagi-lagi setelah kematian. Mudah-mudahan kerja kita adalah persiapan sebelum menghadapi kematian. Kita nak beristighfar sekali lagi. Teruskan bersama dengan kami selepas ini dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru.
Kembali bersua kita dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Terima kasih kepada ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, akak-akak, adik-adik yang masih lagi setia bersama dengan kami, saya Da'i Hakim dan juga Ustaz Zul Ramli dalam perbincangan topik berkaitan kerja. Bagi anda yang menonton menerusi Facebook, jangan lupa buat 3S, tolong suka majlis agama, program agama. Yang kedua siapa, dan yang ketiga sebarkan juga kepada mereka yang lain. Baik, bila kita menyebut tentang topik pagi ni, kerja, ada satu perkataan yang boleh kita gandingkan dengan kerja, iaitu rasa cukup ataupun qanaah yang ditanyakan oleh sahabat kita, kata jiwa. Lain macam sikit nama ni, kata jiwa. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Bagaimana untuk meletakkan konsep tawakal dalam segala aspek kehidupan, terutama dalam memahami maksud rezeki secupak tak akan jadi segantang mengikut kaedah Islam? Apakah salah merebut kelebihan dunia? Manjada wajada, bagaimana untuk kita selarikan dengan perbezaan keupayaan masing dalam prinsip qanaah? Yang terakhir, sedikit kupasan dari Ustaz tentang rezeki Allah itu luas. Sekian, terima kasih. Dari kata jiwa, banyak soalan Ustaz. Tapi tak apa, kita pergi satu persatu. Yang pertama tentang tawakal Ustaz. Silakan. Baik, Alhamdulillah, Masya Allah, KJ bagi tahu kita kata jiwa ya. Kata jiwa. KJ. Jarang KJ saya baca dia punya respon dia. Baik, untuk respon apa yang kata jiwa KJ betul beritahu pada kita tentang bagaimana meletakkan konsep tawakal ya. Pertama sekali, kalau kita lihat konsep tawakal ni, ramai juga orang tak mencermatinya mungkin ya, ataupun mungkin kadang-kadang keghairahan terlebih pun sehingga kadang-kadang tersalah letak tempat pun berlaku juga. Semua nak tawakal, semua nak tawakul, namun bagaimana sepatutnya? Dan sehingga kita biasa dengar orang kata usaha tawakal. Betul. Ya, usaha tawakal. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala ya menyebutkan tentang tawakal. Okey, apa nak tawakal terlebih dahulu ya? Tawakal adalah keadaan hati. So maknanya kita kena bagi dua. Sebab manusia ini kalau kita tengok dalam hadis tentang innamal amal, Imam Abu Dawud, Imam Syafi'i, para ulama dia membahagikan bahawa Nabi sedang sebut tentang hak dalam. Niat dalam, amal luar. Jadi sebab tu Imam Syafi'i kata barang siapa faham hadis ini, faham 1/2. Masya-Allah. Maknanya kita nak faham bahawa bila sebut tawakal ataupun tawakkul dalam bahasa Arab, tawakkul itu ataupun tawakal lah bahasa Melayu senang kan. Kalau tawakkul tak biasa, tak apa sedap kan. Sebab tak biasa. Baik, tawakal itu dia kena bagi dua terlebih dahulu. Sebab kita kena tahu daerah batin dan daerah zahir. Baik. Jadi tawakkul ini ataupun tawakal ni diduduk di daerah mana? Tempatnya adalah di dalam daerah batin. Maksudnya dalam hati. Jadi kita tahu daerah dia dulu. Oh, tawakal ni yang orang cakap tawakal lah, tawakal di dalam hati. So bila di dalam daerah hati, dia seperti tak ada kena mengena dengan daerah lahiriah. Lahiriah ni diri kita dan tindakan-tindakan kita. Jadi kalaulah dia itu tidak ada kena mengena dengan daerah lahiriah sebagai permulaan perbincangan kita ya, maka kita apa yang kita faham sekarang ni bahawa Allah Subhanahu Wa Taala menyebut tentang tawakal dalam hati. Sebab tawakal tu kita tahu letaknya dalam hati, tetapi bermaksud seseorang yang mewakilkan diri dia kepada Allah, seorang yang mewakilkan tindakannya kepada Allah. Baik, hati dia, bukan perbuatan dia. Baik, maka bilakah waktu tawakal itu? Sekarang kita pergi kepada tadi di mana. Sekarang ni bila. Ramai orang kata okey, kita usaha habis kita tawakal. Kan? Berusaha bermati-matian habis kita tawakal. Baik, adakah begitu yang sepatutnya? Baik. Kita tidak faham antara dua benda tadi. Dia sebenarnya bila dua benda dia boleh jalan serentak. Maknanya dan yang pasti Allah sebut dalam Al-Quran, dan apabila kamu berazam, fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Azam adalah satu benda yang ada dalam hati. Belum ada amal. Belum buat lagi. Sebab Allah cerita tentang syawirhum, musyawarah sesama mereka, maknanya membuat perancangan. Tetapi belum buat lagi. Sekarang memang barulah buat keputusan jitu. Memang kita nak buat. So bila jitu, Allah dah suruh kita tawakal. Belum amal. Betul. Ya? Jadi kita faham di sini bahawa tawakal ni kena ada
ketika kita memang berazam untuk melakukan sesuatu perbuatan. Dah ada dalam hati kita, ya. Bahkan sebenarnya ada dalam perancangan kita lagi dah, sebab dia dalam hati kita. Jadi pada ketika itu bila kita buat, maknanya jasad lahir kita buat, dan buatnya adalah dalam agama secara ayutqinahu. Kita buat bukan sambil lewa. Umat Islam bukan generasi yang diajar dan dididik oleh Nabi, bila buat satu benda asal siap. Kita akan buat, sempurnakan siap dia. Ya, sebab tu dalam Islam dia ada kaedah ihsan. Ihsan tu adalah anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ya Allah sebut muhsinin, maknanya sampai satu degree kita buat satu benda bukan hanya sekadar nak bagi buat. Ya. Jadi itu adalah benda yang kita buat secara kita buat. Jadi tawakal tu bila? Sejak daripada permulaan lagi. Ya, cuba bayang Da'i Hakim, ya. Orang yang dia kata nak jom kita tawakal. Belum lagi, kerja tak siap lagi. Sebab siap nanti baru tawakal. Tengah-tengah buat mati. Allah maknanya bila dia diserahkan hidup dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita faham konsep tawakal, kerana dalam asas yang tadi kita tak sebut sebenarnya, rukun iman tadi, asas yang keenam adalah kata Nabi SAW adalah antu'mina billahi bil qadari khairihi wa syarrih. Ya, kita beriman dengan ketentuan dari Allah sama ada baik ataupun buruk dia. Itu kena ada dalam iman. Jadi rukun iman yang kita katakan tadi merupakan asas. Jadi kita faham makna ikhtiar. Ikhtiar dalam agama adalah buat ihsan, buat secara terbaik. Bila tawakal, sejak daripada awal. Perkataan yang dikatakan manjadda wajad, barang siapa yang bersungguh dia akan dapat, barang siapa berusaha dia akan dapat, adalah satu perkataan yang sebenarnya menyokong untuk supaya capai ikhtiar dan tawakal sebentar tadi. Baik, ada perkataan orang tua yang menyatakan tadi disebut oleh KJ, kata bahawa rezeki cupak tak akan jadi segantang. Orang tua ni, Masya Allah, kita kena hormat kebijaksanaan mereka. Masya Allah. Ya? Saya selalu melihat kali pertama seperti orang tua kita tak berapa bijak. Tetapi setelah kita faham, kita tahu bijak kita tak berapa bijak berbanding kebijaksanaan mereka. Bila dia cakap perkataan rezeki secupak tak akan jadi segantang. Bila dia cakap, ya, dia cakap pada seorang, ya, kita tengok dia punya waqi' dia, dia punya konteks dia. Dia bercakap kepada anak muda ataupun orang yang buat sikit tapi harap banyak. Maknanya bukan pada orang yang tak tawakal, bukan orang yang tak jadda wa jadda, tetapi pada orang yang alah tak apalah. Maka sebab itu nasihat itu, kamu buat banyak ni dengan sambil lewa, kamu jangan expect kamu akan dapat banyak. Betul. Sebenarnya rezeki secupak tak akan jadi segantang, makna dia adalah kamu kena buat bergantang-gantang. Bukan maknanya cukuplah kita dapat banyak ni secupak, jangan fikir untuk tak, kita salah, kita tak, betul lah kata pepatah, ya, barang hikmah itu kalau kita tak fahami, hikmah itu akan menjadi racun kepada kita. Al-hikmatu la tu'til hikmah ila ghairi ahliha. Kamu jangan pernah bagi hikmah kepada bukan ahlinya, sebab hikmah tersebut akan makan kita. Jadi konteks ayat tadi adalah supaya tok kita, nenek kita, orang tua kita suruh kita bekerja bersungguh-sungguh, jangan ambil mudah dan sambil lewa. Ada lagi Ustaz yang tertinggal? Ada berkenaan qanaah Ustaz. Kadang-kadang ada orang salah faham tentang alah cukuplah apa yang ada kan. Jadi mungkin Ustaz boleh jelaskan kepada kami qanaah tu sendiri. Baik, ya. Qanaah juga adalah satu benda yang ada dalam hati. Ya, dia sifatnya adalah dalam hati. Masya-Allah. Baik, qanaah ni adalah tentang memada atas apa yang telah kita ada. Yang telah kita ada. Dia bukan soal saya nak lebih banyak. Sedangkan bila kita jadda wajad, maknanya kita akan dapat lebih banyak. Ya, kita akan dapat banyak. Kalaulah Nabi kita kata ada sifat qanaah negatif yang kita katakan, dia pindah Madinah, duduk di Madinah cukuplah. Orang dah tak kacau dia. Tetapi apa Nabi buat? Nabi SAW bangun berjuang untuk membina asas sehingga akhirnya daripada Madinah tersebut berkembang bergantang-gantang menjadi seluruh dunia ini 2/3 di bawah takluk jajah umat Islam. Ya, kenapa? Sebab memahami dengan benar maksud qanaah tadi. So qanaah ni adalah, katalah kita buat bersungguh-sungguh dan kita dapat satu jumlah. Kita memada, bukan sekadar memada, menikmati, mensyukuri apa yang kita dapat tersebut. Dan dia tak ada kena mengena dengan saya nak dapat lebih banyak. Dia tak ada kena mengena. Okey, orang berniaga, tentulah dia ada unjuran dia supaya dia dapat lebih banyak, keuntungan lebih banyak, sebab zakat lebih banyak, boleh gaji orang lebih ramai, kemudian boleh infak lebih banyak. Baik, jadi sebab itu qanaah ini adalah apa
rasa dalam hati saat kita mendapat sesuatu rezeki. Ya. Kita mendapat satu rezeki, apa bentuk apa cuaca dalam hati kita? Seronok, puas, sebab orang tak qanaah, dia tak nampak rezeki yang dia ada. Maka sebab tu orang tak qanaah, dia takkan syukur. Kan Nabi sebut dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, "Law kana libni Adam wadiyan min malin labtigha thalithan wala yamla'u juf ibn Adam ila turab fa yatubullahu ala man tab," kata Nabi. Kalaulah orang yang tak bersyukur, tak berqanaah ni, tak ada qanaah dalam hati dia, diberikan 2 wadi yang penuh dengan emas, perak, harta benda. Apa dia buat? Labtigha thalithan. Dia tengok wadi satu lagi yang kosong. Ish, kalau tu aku punya wadi. Ni Oasis ni maknanya kalau dalam tu aku punya. Dia bukan nikmati apa yang dia ada. Kita tak pernah nikmati kereta kancil kita. Nikmatilah kereta kancil yang kita ada. Tapi tak salah saya nak beli kereta Proton contohnya, atas contoh-contoh jenama tak salah untuk kita fikir untuk dapat, tapi jangan sampai kita fikir nak dapat benda lain, kita tak nikmati benda yang kita ada, tak syukuri yang kita ada. Itu tidak qanaah. Dan insya-Allah lah dengan cara itu insya-Allah rezeki Allah itu terlalu luas bila kita buat semua benda yang kita sebutkan sebentar tadi. Okey, baik. Jadi itulah jawapan kepada soalan tentang tawakal, qanaah, rezeki yang ditanyakan oleh sahabat kita KJ ya Ustaz kata jiwa. Baik Ustaz, sebelum kita nak meraihkan soalan dari kawan-kawan kita, izinkan saya mencelah untuk bertanya satu soalan daripada saya. Kalau kita melihat suasana hari ini, orang bekerja bila ditanya kerana keluarga, maka dia pun kerja kuat, kerja hebat. Tapi bila dah kerja kuat, kadang-kadang terlupa matlamat utama Ustaz. Kerja untuk keluarga, maka tiada masa dengan keluarga, tiada masa dengan anak-anak. Jadi bagaimana Ustaz cara untuk kita seimbangkan kerja dan juga keluarga? Mohon nasihat dari Ustaz. Baik, Masya Allah. Dai Hakim, janganlah tanya soalan sebab susah saya nak jawab dalam masa yang singkat, terutamanya kan. Betul, satu benda yang orang kata satu yang ironi kan. Kita bekerja bermati-matian untuk menyara keluarga kita, nak bagi happiness kepada family. Tetapi bagaimana happiness tu nak wujud sedangkan kita pun tak pernah ada dalam rumah tangga kita. Ya, ketika birthday anak kita pun tak ada, ketika sambutan anak kita ke sekolah kita tak ada. Baik, ini satu benda yang saya kira sebab itulah saya lihat di antara kecantikan agama Islam ya. Kecantikan agama Islam. Sebab bila saya tengok juga dalam buku yang Highly Effective People, salah satu yang disebutkan tentang adalah manusia dia punya dia kena ada satu habit selain daripada begin with the end in mind. Dia kena ada habits adalah first thing first. Ya, first thing first. Maknanya memahami aulawiyat. Ya, benda nombor satu dia mesti nombor satu. Apabila kita bekerja dan kita tahu bagaimana memberi prioritas. Ya, nombor satu mesti nombor satu. Nombor dua, nombor dua, nombor tiga, nombor tiga. Kita hari ini dek kerana stamina kita dah tak apa cukup, ya, skill kita dah hilang ya. Kita dah hilang dah. Mak kita dah tak tahu nombor berapa dah ya. Anak kita, isteri kita, keluarga kita nombor berapa. Dan akhirnya mungkin kita tak ada banyak masa mungkin untuk kali ini, tapi mungkin blok lepas ni kita akan boleh bincang. Saya suka dengan apa yang dikata tentang orang menjugal, buat juggling. Apa tu kalau jugal, menjuggling tu yang orang main botol yang kan kat udara kan. Jadi orang biasanya bukan 2 kan, tetapi 3, lebih pandai 4, lebih pandai 5, multitasking. Masya-Allah. Kan? Itulah kita dalam hidup. Kita menjugal pada setiap hari. Kita juggling setiap hari. Dan kita pun buat begitu bersungguh-sungguh. Kita dijaga kan? Betul. Tetapi tahukah kita bahawa dalam banyak-banyak bola itu ataupun botol itu ya, bahawa semuanya dibuat daripada plastik. Tetapi ada beberapa bola yang dibuat daripada kristal ataupun kaca. Kita tidak boleh jugal dia, tidak boleh mainkan dia dalam keadaan kita sama ratakan dia. Sebab seandainya plastik dia jatuh satu, dia tak jadi masalah. Betul. Tetapi kalau kaca itu jatuh, kaca tu adalah diri kita. Kita tak ada masa untuk diri kita, bukan sekadar family kita. Kita tak ada masa, not even masa untuk diri kita. Kita tak pernah ambil masa untuk refresh ilmu kita. Kita tak nak refresh untuk satu solat yang paling lazat aku nak sebut pada Allah. Kita akhirnya jatuh. Cuba bayang, saat satu hari pecah kaca tersebut. Kita collapse ya. Dan kemudian kaca yang kedua, kristal yang kedua adalah family kita. Itu adalah kalau dia jatuh dia akan jadi pecah. Jadi sebab itu ketika kita menjugal, sebab kena masuk dalam dia punya rotation tersebut, tetapi memberi priority
itu adalah satu keutamaan. Maknanya bekerjalah, tetapi kesedaran bermula daripada hari pertama sampailah pencen. Ya, menyedari bahawa keutamaanku adalah family. Sebab manusia bila letak keutamaan dalam hati, dia letak satu bilik. Ya, bilik yang kemas dalam hati dia, insya-Allah pada ketika itu dia akan beri keutamaan. Okey, baik. Jadi untuk bahagia dalam kerja kena tahu yang utama dan pertama iaitu keluarga. Jadi teruskan bersama dengan kami selepas ini. Bagi anda yang terlepas info atau siaran dari awal, catch up semula di aplikasi Tonton dengan muat turun dan langgan sekarang. Maafkan saya. Teruskan bersama dengan kami selepas ini. Hanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Kembali bersua kita dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami hingga ke saat ini, bersama dengan saya Da'i Hakim, juga guru kita yang mulia Al-Fadhil Ustaz Zul Ramli. Kita masih membicarakan topik kerja dan kerja. Ada satu soalan yang saya fikir menarik untuk kita bahaskan bersama, datang dari Sahziatul Siddiq, sahabat kita. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Bagaimana bagi seorang anak lelaki yang terpaksa berhenti sekolah kerana untuk menyara keluarganya kerana kematian ayahnya, dan dia juga mempunyai adik-beradik yang ramai? Ini kerana niatnya hanya membantu ibunya. Apakah seorang ibu itu telah mengabaikan tanggungjawab kerana membiarkan anak bekerja yang sedang perlu ke sekolah, namun takdir hidup mereka yang memerlukan terpaksa melakukan sedemikian? Mohon pandangan Ustaz. Terima kasih juga kepada Sahziatul atas soalan. Baik, alhamdulillah sekali lagi kita dapat melanjutkan bicara kita. Dan saya bila dengar soalan daripada Sahziatul Siddiq, saya suka dengan doa yang dibagi tadi kan. Saya terlihat dalam satu doa yang eloklah kita baca untuk rakan, untuk kita di sendiri yang Nabi mengajarkan kepada Sayyidina Ali dalam hadis riwayat Tirmizi, Allah makfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Dan walaupun kata Nabi kepada Sayyidina Ali, seseorang itu hutangnya, bebannya begitu besar sebesar Jabal Sir, satu jabal yang besar di sana kan, ada satu Jabal Salah di sana. Allah akan lepaskan hutang dia, Allah akan lepaskan beban dia. Kerana saya tengok soalan daripada Sahziatul Siddiq mungkin lebih kepada orang kata case to case. Apabila kita tidak faham sesuatu kondisi, kita payah nak memberi pendapat sebenar tentang sesuatu kondisi, sehingga kita faham dan kita masuk dalam teras masalah itu. Kita tengok dari luar, tak patut budak ni, tak patut mak ni, itu adalah persoalan. Namun bila saya dengar perkataan-perkataan begitu, sebab dalam agama Islam setiap manusia ni, setiap orang, individu dalam masyarakat, dia seperti sel yang dia ada membran sel dia, membranes dia, cell membranes. Maknanya dia mesti ada protection oleh society. Dalam sebuah masyarakat Islam yang baik, orang tak akan duduk keseorangan. Sebab itulah Islam dia ada satu konsep namanya takaful. Bukan takaful tu. Ada satu konsep namanya takaful. Takaful bermaksud apa saja cedera pada Da'i Hakim, saya wajib bertanggungjawab untuk menjaganya. Cuba bayangkan konteks Sahziatul Siddiq sebentar tadi, ada seorang anak lelaki yang terpaksa mengorbankan masa depannya, pelajarannya, terpaksa kerana apa? Sebenarnya dia bukan lebih salah pada maknya yang mungkin kerana kematian suaminya, ayahnya, tetapi salah masyarakat. Kesalahan itu dalam konteks yang lebih besar, sepatutnya adalah salah masyarakat. Sebab masyarakat yang baik yang diajar oleh Nabi SAW, yang adanya konsep takaful yang kita katakan tadi, bahawa tidak akan ada anak yang rasa tak ada ayah apabila mereka kehilangan ayah. Tidak ada anak yang merasai kehilangan ibu walaupun mereka kehilangan ibu. Sebab takaful itu menjaga mereka.
takaful dalam masyarakat itu menjaga mereka. Namun dalam konteks Syahzatul Siddiq punya soalan sebentar tadi, setelah kita lihat dengan sudut pandang yang lebih besar, mari kita tengok tanggungjawab itu tanggungjawab masyarakat. Yang kedua yang kita tengok, kita katakan bahawa kalau begitulah keadaannya, sebab saya katakan tadi ini case by case. Bila case by case kita tak boleh jawab secara umum. Maknanya kita kena tengok benar-benar. Namun kalaulah itu yang terpaksa ditempuh dalam perjalanan hidupnya, dia sebenarnya tak rugi apa-apa pun. Berapa ramai anak-anak yang menjara ibu mereka, berkorban, tetapi kemudian menjadi cemerlang. Tidak menjadi alasan sebenarnya. Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah uji seseorang ataupun sesebuah keluarga, melainkan Allah tahu bahawa keluarga itu, individu itu mampu untuk memikul ujian tersebut. Ini kita lihat daripada sudut lain pula. Tadi kita lihat daripada sudut besar. Sekarang kita zoomkan kepada lebih kecil. Maknanya ketika ujian berlaku pada setiap orang, terpaksa menghadapi sesuatu yang sukar pada pandangan kita. Tetapi sebenarnya Allah tidak pernah meletakkan, sebab kalau saya buat satu diagram lah, kalau kita buat piramid macam ni, ataupun segitiga yang macam ni. Allah berada di atas, sebab Allah kata kami nak uji manusia. Wala nabluwannakum bisyai'in. Allah sebutkan senarai ujian tersebut. Bila Allah bagi turunkan ujian, dia ada dua apa yang Allah telah janji pada kita. Yang pertama, Allah tidak akan uji seseorang melainkan mengikut kemampuan seseorang. Yang kedua, Allah tidak akan uji seseorang melainkan Allah dah bekalkan kekuatan. Maknanya pertama adalah kita kena menerima bahawa sebenarnya ujian itu mesti dalam kemampuan aku. Itu yang pertama. Yang kedua adalah apa yang aku kena cari adalah kekuatan aku. Sebab manusia bila diuji, kita cakap ni untuk kita dan yakin, bukan untuk siapa-siapa. Bila kita diuji, kita dah mula hilang punca. Kita hanya fokus kepada ujian. Dan syaitan yang namanya sabar itu, dia mula datang, kemudian dia zoom in, sampai ujian yang mungkin sebesar buah limau itu, biji limau tu, kadang-kadang dah menjadi seperti gunung Uhud atas kepala kita dah. Jadi besar, sebab kita tak sempat nak berfikir benda yang lain. Kita tak cari kekuatan, kita hanya zoom in kepada masalah, dan kita sebenarnya sedang bermain dan tak go nowhere, tak ke mana-mana sebenarnya. Jadi dalam konteks tadi, saya yakin kalau itulah yang terpaksa dilalui oleh anak tersebut, wahai anak, lalui, cari kekuatan, dan insya-Allah ilmu ini bukan ada berhentinya, ilmu akan ada proses yang berterusan. Dan ramai sekali dalam hidup ini kes yang sebegitu melahirkan anak yang cemerlang compare dengan anak yang selesa oleh ayah. Kemudian akhirnya anak ini lebih cemerlang berbanding anak yang tak ada masalah tadi. Jadi kerana tak memahami konsep hidup yang sepatutnya. Baik Ustaz, tadi kita telah bicarakan berkenaan anak, berkenaan suami. Kali ini pula kita nak menukar fokus kita kepada isteri, seperti yang ditanyakan oleh sahabat kita Ruby, Abu Bakar Ruby. Ayuh kita lihat soalannya. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Bagaimanakah pula bagi seorang yang isteri terpaksa mengambil alih tugas dari seorang suami untuk bekerja bagi menyara keluarga akibat dari seorang suami yang terlantar sakit dan tidak berupaya dan demi sesuap nasi buat anak-anaknya, dan apakah pahala yang diperolehi oleh isteri tersebut di akhirat kelak? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Allahu Akbar. Sedih-sedih juga ya soalan ini. Betul. Saya rasa macam masya-Allah, saya lihat keadaan itu, saya nampak keadaan itu. Bagaimana seorang isteri yang uruskan, kemudian di kerja ada bebanan-bebanan kerja, tetapi di rumah dia menghadapi suasana itu. Sehingga saya hanya, orang kata, berangan-angan. Saya lihat satu rancangan televisyen, bual bicara. Saya ingat lagi, rancangan tu di Mesir. Macam ni lah lebih kurang. Namun panelnya adalah Dr. Usamah Az-Zahari, dan panelnya bertanya apakah kecantikan Islam, syariah Islam. Sebab Dr. Usamah sangat alim dalam soal usul, fiqah, syariah. Tetapi dia tidak menjawab soalan yang teknikal dengan cara teknikal, tetapi dia bawa sejarah. Dia kata di zaman lampau, Nun pada pemerintahan Islam yang begitu hebat pada masa dahulu, dia kata Baitul Mal ketika zaman Omar Ibn Abdul Aziz, dia masuk ke Baitul Mal melihat harta yang terlampau banyak, kekayaan daripada keberkatan, bukan individu. La fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Kita jadi sandwich dengan keberkatan yang banyak daripada langit dan bumi. Dan dia masuk kekayaan tersangat banyak.
Dan pada ketika itu cuba bayang ya, dia bagikan dan agihkan kekayaan tersebut sehingga akhirnya tidak ada orang miskin dalam jajaran di bawah pemerintahan takluk dia. Masya Ya, Allah. sampai akhirnya keluar harta masih banyak lagi, keluar harta masih banyak lagi. Sehingga disebut satu keadaan di mana seandainya seorang anak daripada masyarakat di bawah naungan umat Islam, tak kira Islam ke tak Islam, yang duduk di bawah naungan umat Islam, anaknya Da'i Hakim terpecah satu barang berharga. Allah. Ya, katalah satu pasu yang mungkin beli daripada China, harga mungkin sampai 100,000 contohnya, pecah. Ibu tersebut, ayah tersebut hanya bawa resit harga tersebut pergi Baitul Mal bayarkan. Sebab mereka tak nak anak-anak umat Islam ataupun anak-anak masyarakat yang duduk di bawah naungan Islam akan rasa tercedera dengan satu hal dunia yang kecil. Allahu Akbar. Cuba bayang, saya lihat penerangan tersebut. Cuba bayang, disebutkan lagi ketika burung-burung migran kan, burung-burung migran ya, bila sampai di Turki sebagai contoh, Khalifah pikul gundi berpeluh-peluh bawa gandum-gandum letak di atas tempat yang nanti bakal burung-burung tersebut akan hinggap untuk pergi ke negara-negara yang lain. Dan orang tanya, kenapa wahai Khalifah? Aku tak nak nanti di hari akhirat burung-burung tersebut mengadu pada Allah di bumi umat Islam yang Allah keluarkan rezeki. Allah. Maka pada saat tersebut aku kebulu dan tidak punya makanan. Cuba bayang sampai burung migran yang datang sekejap pun seorang itu boleh fikir. Nak ceritanya makna Masya Allah, keadaan sebegini seandainya ada takaful yang kita katakan, kasih sayang yang sebenar dalam sebuah masyarakat Islam, dia tak akan sampai pada tahap itu. Namun apabila dia juga sampai, sebab kita duduk berpijak di bumi yang nyata. Betul. Kita bukan di zaman lampau ketika zaman Umar Ibn Abdul Aziz, bukan zaman Uthmaniyah sebagai contoh. Kita akan dapati bahawa bagi wanita tersebut, Masya Allah ya, kalau lelaki saja Nabi sebut kan, Nabi sebutkan tentang Ibn Abi Shaybah meriwayatkan hadis Nabi SAW tentang orang yang pulang, man amsa waniyan fi talabil halali bata maghfuran lahu wa asbaha wallahu anhu radin, sebagai contoh. Barang siapa pulang ke rumah dalam keadaan penat, ya, kita pulang penat kerana mencari yang halal, maka dia tidur pada malam itu merawat kepenatannya, maghfuran. Allah beri pada dia ampun. Masya Allah. Bangun fresh pada hari yang baru. Wa asbaha wallahu anhu radin. Allah redha pada dia. Cuba bayang, kita ni kadang-kadang duk ganti tasbih sampai haus tasbih. Ya, tetapi kadang-kadang anak tak peduli, keluarga tak peduli, ya, cilok saja mengulur orang kata kan, dengan harapan dengan itu. Kita tertipu oleh syaitan sebenarnya. Sebab Nabi SAW, saya nak sebut itu, kalaulah pada kita yang tak ada masalah begitu ganjaran, betapa pula wanita tadi, isteri tadi. Saya tak tahu nak gambarkan betapa yang Allah akan bakal bagi pada dia di dunia dan di hari akhirat nanti. Dan sebab itulah bertabahlah, sebab dunia ini dan akhirat. Sebab tu kena faham balik konsep dunia dan akhirat. Kesakitannya memang sakit, tetapi tak sesakit saat dia masuk dalam circle infinity di hari akhirat. Maknanya ganjaran dia, itulah dia pembeli-pembeli syurga dia, insya-Allah. Allah, banyak nikmat yang telah diberikan kepada kita. Maka ayuh kita bersyukur seketika. Teruskan bersama dengan kami selepas ini. Hanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Tengok isteri jantung berdegup, mana tidak terlupa anniversary. Semangat kerja tak boleh redup, barulah hidup berseri-seri. Teruskan bekerja. Kepada anda yang sedang bekerja, kerja dan terus kerja, tapi yang penting kerja keberkatan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita nak berpindah ke soalan dari sahabat kita Mar WKN. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i Hakim. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya, apakah kesan kepada keluarga jika ibu bapa sangat sibuk dengan kerja siang dan malam, dan bagaimana nak menjaga perasaan anak-anak agar tidak terasa kurang kasih sayang belayan dari ibu bapa mereka sendiri? Mohon penjelasan Ustaz. Terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Silakan Ustaz. Baik, Allahu Akbar ya. Terima kasih Ma yang bertanya kepada kita soalan untuk kita bincangkan bersama. Saya mintalah kita sama-sama juga aminkan doa yang Nabi telah baca 1400 tahun lalu untuk kita sebenarnya ya. Nabi pernah sebut dalam doa Nabi, Allahumma barik li ummati fi bukuriha
wahai Allah berilah berkat kepada umatku pada awal hari mereka, sebab kita start kerja kita pada awal hari. Betul. Jadi kita harap insya-Allah yang mungkin nak pergi kerja selepas ini kan, dia tambah lagi berkat dengan duduk dalam majlis ilmu kan, dan Hakim kan. Amin ya rabbal alamin. Baik, jadi apa kesan keluarga pada family yang sibuk ya, sehingga pengabaian terhadap keluarga, mak ayah dan segala macam ya. Baik. Apa yang pentinglah saya kira adalah macam saya katakan tadi tentang first thing first. Yeah. Kita kena menulis keutamaan hidup kita. Dan kita kena jelaskan dalam diri kita. Kita kena sebut selalu supaya kita tahu itu keutamaan. Sebab saya suka satu analogi yang dibuat dalam satu buku yang bertajuk First Thing First ya. Diceritakan tentang bagaimana kita ni macam naik Mercedes ya, Mercedes yang apa tu tak ada bumbung tu, dia panggil tak ada bumbung tu kan. Kita pun bawa pecut sebab matlamat kita adalah kat depan lah. Sebab orang bila dia dah ada matlamat, dia tak peduli keliling kelalang dia. Dan guna dia tekan dia tu dan dia rasa berenggot-renggot sebab dia langgar benda ya. Langgar benda berbonggol-bonggol, langgar, tapi sebab tak peduli, sebab dia tak akan berhenti. Sebab matlamat dah untuk sampai apa yang nak capai, apa yang dia nak dapat. Ketika dia keluar daripada kereta, ini analogi saja. Ketika dia lompat keluar dalam keadaan menarik nafas bangga sebagai berjaya mencapai apa yang dia nak, tetapi dia rasa dunia ni sangat sunyi. Dia kata kenapa dunia ni sunyi sangat ya? Dan kemudian tak ada orang yang nak congrat dia, tak ada orang nak peluk dia ya, tak ada siapa yang dia nak share. Dia pun toleh ke belakang dan dia tengok pada kesan tayar kereta dia ya, darah merah. Allah. Rupanya yang berenggot tadi ialah di sepanjang perjalanan adalah yang dilanggar adalah isteri dia. Yang dilanggar adalah anak dia. Yang dilanggar adalah mak ayah dia. Yang dilanggar adik-beradik dia. Kawan handai dia. Ini analogi. Tapi itulah yang berlaku dalam hidup kita sebenarnya. Ya? Sebab kita tak ambil kira lagi, sebab bila kita fokus ke hadapan. Jadi sebab tu bila kita dalam dunia yang moden ini, orang kata ya, dalam macam-macam istilah dunia yang sebut moden ini, maknanya cabaran pada kita ialah bagaimana kita balik meletakkan keutamaan tadi ya, aulawiyat dalam ada fiqh aulawiyat, maka termasuk dalam aulawiyat dalam tanggungjawab hidup kita adalah meletakkan, sebab bila kita letak dalam aulawiyat ya, memang kita sibuk, tetapi kita akan bagi masa berharga ya ketika kita berada di rumah. Sebab bila kita tak aulawiyat, contohnya kita balik duduk meja makan sama-sama, tapi kita tak letak aulawiyat. Mungkin kita tanya macam mana pelajaran hari ni Long? Okey. Dia tak jawab okey, kita jawab okey. Kan? Kita pun tak nak dengar masalah, penat kerja kan. Tetapi kalau kita kata bahawa kerja aku tak penting, tapi anak yang sedang membesar di hadapan aku, yang satu masa nanti dia akan tinggalkan kursi ini, dan kemudian dia tak akan duduk lagi sebab mereka dah ada rumah sendiri, family sendiri. Maka sekarang dalam proses pembesaran inilah kita tanya dia soalan yang paling berharga yang mungkin dia akan ingat sampai mati. Ya, macam mana pelajaran pada hari ini? Berbeza soalan tadi kan. Macam mana pelajaran? Okey tak? Okey terus kan. Dan ataupun dia cerita pun rimas nak dengar kan. Alah, come on lah, sabarlah sikit. Ayah dulu kena godam lagi teruk kan. Kita mula cerita klasik kita tu yang tak seronok dia dengar kan. Sedangkan kalau kita meletakkan keutamaan ya, sebab itulah dalam konteks masa, bukan masa itu tetapi kualiti masa itu. Betul. Nabi tak ada masa sebenarnya, lebih berbanding dengan kita. Nabi kena keluar berperang, Nabi kena keluar berdakwah, dan perjalanan dulu bukan macam kita naik kereta kan. Tetapi kenapa para isteri merasai bahawa oh masya-Allah momen itu sangat berharga? Sebab Nabi sangat present. Ya, kita tak present. Kita ni future ya. Kita tak pernah ada masa yang betul-betul aku dengan dia. Ya, kalau ada masa pula kita pun dengan rumah dah masa sekejap, kita pun main apa WhatsApp, TikTok dan segala macam. Dan akhirnya kita tak ada masa. Dan sebab itulah kesedaran ini untuk saya dan kita semua rakan yang saya kasihkan, dalam kesedaran kita, keutamaan kita adalah energi kita ataupun kita punya kekuatan kita untuk mendapat masa yang berharga tersebut. Dan sebab itulah saya suka pada apa yang disebutkan. Kenapa Nabi tekankan niat? Sebab kita bukan hanya bekerja kerana Allah, tetapi ingat, aku berumah tangga kerana Allah. Kena ingat dalam diri kita, aku besarkan anak kerana Allah, dan bolkan perkara tersebut. Sebut dengan jelas perkara tersebut. Sebab rupanya apa yang disebut oleh pakar neuro, pengkaji neuro, dia kata energy follows intention. Tenaga kita datang dari mana? Daripada niat kita. Bila kita niat anak ini kerana Allah,
Ini bukan aku punya. Ya, milik Allah dan aku kena santuninya dengan begitu baik. Mak ayah apatah lagi. Jadi insya-Allah dengan kita letakkan keutamaan itu, kita mula mencari kekuatan, memberi keutamaan dan insya-Allah hidup dalam keadaan balance insya-Allah dan kita doalah pada Allah. Allah lah yang membantu kita. Sebab itulah pada saya tidak ada solusi melainkan hidup berkat dari rezeki yang berkat. Kalau hidup kita berkat akan ada masa yang baik. Betul. Tak berkat tak ada masa yang baik. Baik Ustaz, kita bicarakan tentang berkat ni daripada permulaan perbincangan kita hinggalah ke saat ini. Maka ada satu soalan yang ditanyakan oleh sahabat kita, bagaimana kita nak mengejar dan mendapatkan berkat seperti yang ditanya oleh Nazni Bakar. Assalamualaikum Ustaz dan da'i yang dihormati. Waalaikumsalam. Apakah yang seharusnya kita lakukan untuk mendapat keberkatan dari Allah dengan hasil titik peluh kita, iaitu gaji bulanan maupun pendapatan hasil dari perniagaan kita, dan bagaimana pula dengan pendapatan yang terkumpul seperti EPF dari hasil kita yang kerja dan terhimpun hasilnya. Mohon penjelasan dari Ustaz biar tahu, jangan keliru. Terima kasih kepada Nazni atas soalan. Baik, terima kasih Nazni ya. Sebab secara khusus tadi Nazni ceritakan tentang bagaimana kita nak dapat berkat daripada titik usaha kita lah, maksudnya titik peluh tu. Sebab itu perkataan kan, orang masuk pejabat aircon sejuk macam ni bila keluar peluh kan. Jadi kita menggigil kan menggigil tak keluar peluh. Jadi macam sehingga keluar peluh. Baik, titik peluh maksudnya titik peluh kalau zaman dulu dia kerja sungguh baru keluar peluh. Keringat orang kata kan. Bersimbah keringat kita kata. Bersimbah keringat itu adalah satu simbolik kepada berusaha bersungguh-sungguh. Baik, bagaimana nak dapat berkat ya? Sama ada income, orang kata active income, passive income yang orang ini sebut pelbagai kan. Bagaimana nak berkat? Baik, antara perkara-perkara yang saya nasihati diri saya lah terutamanya, masya-Allah ya. Pertama sekali, sebab soal rezeki Nabi sebut dengan jelas dalam hadis kan, soal rezeki bahawa di hari akhirat nanti ya, Allah kata tidak akan berganjak dua kaki anak Adam. La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al. Tak akan bergerak tapak kaki, maksudnya you kena stand. You kena berdiri kat situ. Jawab soalan ni. Ya. Dan salah satu soalannya adalah yang akhir kata Nabi adalah an malihi. Min aina kasabah wa fima anfaqah. Allah akan tanya secara spesifik tentang harta kita. Dari mana kau dapat? Ke mana kau belanja? Jadi daripada mana engkau dapat, ke mana engkau belanja, itu juga adalah pedoman untuk kita untuk dapat berkat. So kalau kita nak dapat berkat adalah bagaimana kita dapat. Tadi kita dah sebutkan, pastikan halal, buat bersungguh-sungguh, jangan buat sambil lewa, buat sepenuh hati. Saya malu dengan orang Jepun. Kita pergi Jepun kadang-kadang bukan frontliner, yang duduk belakang, yang bila kita masuk dia hormat kita. Allah. Kenapa? Sebab dia ada fahaman adalah yang datang itulah yang beri kamu duit. Dan orang happy ketika bagi duit. Duit tersebut akan beri kegembiraan pada kita. Ya, kita kadang-kadang orang datang frontliner, bukannya orang belakang-belakang ni, frontliner, muka ketat, kelat ya. Kalau zaman dulu tu, kalau wrestling tu yang siapa tu, yang muka Undertaker yang tak pernah senyum langsung tu kan. Dan dia lah diletak di hadapan, masya-Allah. Rezeki yang kelat masuk pada kita akan kelatkan hidup kita. Benda ni orang Jepun faham. Ini dia ajar oleh agama kita. Baik. Jadi sebab tu daripada mana dapat? Sebab kita banyak sangat masuk office buat lebih kurang dengan orang. Sebenarnya benda itu yang nilai keberkatan tadi. Senyum dengan orang tak nak, sapa dengan orang tak nak, kadang-kadang dengan bos dengan orang bawah. Kalau kita faham berkat ya, aku buat semua benda ini, dia akan dapat. Sebab dalam hidup ni apa kamu bagi kamu mesti dapat. Itu hukum alam. Bagi kamu dapat. Senyum kamu dapat senyum. Masam kamu dapat masam. Mungkin orang terpaksa senyum sebab kita bos. Tetapi masam kehidupan kita akan dapat dalam family kita. Baik. Jadi sebab itu min aina itu benda yang kita kena cermati dan perhalusi dan perbaiki hari demi hari, insya-Allah. Dan ke mana kita pergi. Dan ke mana kita pergi adalah sejauh mana kita zakat nombor satu lah. Ya, zakat itu wajib kita kena settlekan. Kemudian infak ya. Beri kepada mak dan ayah. Beri kepada mak dan ayah. Sedekah sebanyak mungkin. Sebab rezeki yang keluar itulah yang akan menyebabkan berkat rezeki kita yang akan masuk, insya-Allah, dan mana yang masih kekal, insya-Allah. Jadi kalau kita nak dapat berkat,
maka berilah banyak, memberi, bagilah pemurah pada setiap hari, bukan setahun sekali. Ya, saya baca ada kalau kita baca dalam Kiyosaki dia menuliskan perkara tersebut kan, tentang dia kata kalau kita nak happiness dalam hidup dan dunia duit tersebut berkembang, tak ada cara lain dia kata melainkan memberikan infak. InsyaAllah. Baik Ustaz, alhamdulillah kita sudah berada di penghujung rancangan Tanyalah Ustaz. Bagi menjemput keberkatan, mohon Ustaz doa ringkas dipersilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمين. الحمد لله رب العالمين حمد الحامدين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا الله يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما إلهنا آفنا واعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين ya Allah, jadikanlah dunia kami dapat memberi akhirat kami dan jadilah kehidupan kami kekal dalam kenikmatan ya Allah. Dan tumpahkanlah kenikmatan itu sejak kami lagi berada di atas dunia kami. Baikkanlah kami, rumah tangga kami, kasih sayang dengan pasangan kami. Berilah kebaikan buat ibu dan ayah kami. Kepada Engkau ya Allah kami berserah dan melakukan kebaikan ya Allah. Rezekikanlah kami untuk melakukan kebaikan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada ustaz yang sudi berkongsi ilmu dengan kita pagi ini. Pohon betik terlihat kurus, buahnya matang, kulitnya halus. Bekerja keras adalah harus, iringi dengan doa yang tulus. Akhir kata, senyum nampak gigi, ada rezeki, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.